Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah subscribe channel aku, and kepada belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe and also the bell notification guys. And jangan lupa to follow Nas Winchester on Spotify. Okay guys, sebelum aku nak start cerita untuk hari ni aku nak buat macam shout out lah, okay? Sebab baru-baru ni aku ada beli satu produk ni guys. Ni bukan sponsor guys, ini bukan sponsor. Ini duit poket aku sendiri weh. Simpan punya simpan just nak beli produk ini guys. Ia adalah satu okey, dia ada satu topi lah. Topi yang aku beli daripada seorang YouTuber ni guys. Dia punya channel dia memang best weh, and dia mengisahkan pasal semua kisah seram yang disampaikan kepada dia lah, okey, yang diberikan kepada dia dengan format ataupun style podcast. Mesti korang tahu dia punya host dia stylo aku boleh kata nama dia adalah Hafiz, Bro Hafiz daripada The Segment so aku ada beli topi dia guys, and aku boleh kata kualiti dia mantul babe. Okay, so ini adalah topi dia guys. Memang aku boleh kata aku happy lah. Okay, cheap, power cheap, serius lah, quality top notch lah. Stitching dia memang saya impress lah. Tengok detail tak detail kan, dia punya stitching kan, aku boleh kata kan memang legit lah. Okay, and also dia punya packaging guys, aku memang puji lah The Segment. Korang memang padu lah in terms of korang punya merchandising kan, memang nice gila lah. Okay, so ni kotak dia guys, tengok dia punya design dia. Okay, The Segment, your bedtime horror storyteller guys. One and only The Segment. Nampak smart tak smart? So korang boleh dapatkan lah topi ni kepada siapa yang berminat kan. Okay, kepada siapa aku nak tunjuk ni. Okay, kepada siapa yang berminat nak beli ni kan, korang boleh pergi dekat online shop The Segment di Shopee. Aku akan tinggalkan link dekat bawah guys. Topi baru kena pakai betul lah kan, pakai topi baru, minum kopi pula kan. Wallah, terbaik weh. So jom kita pakai topi ni. Lama. Terus terasa macam Chip Hafiz lah kan, style lah. Assalamualaikum semua, welcome back to The Segment. Nama aku Hafiz. Lama, ada style lah betul lah. Tapi itulah, aku biasa pakai macam ni lah. Aku tak kena pakai kat depan, aku tak tahu asal. So yes, dia punya size dia okey lah, ngam lah kepala aku ngam dengan kepala aku, dengan rambut aku kan. Lama, ada hantu kat tepi lah. So itu guys, topi by The Segment. Better korang beli weh sebelum stok habis, sebab dia punya topi ni selling fast weh. Okay guys, untuk kisah yang aku nak share dengan korang hari ni, dia punya kisah ni kan, mana aku nak cakap ending dia tu memberi banyak persoalan ataupun banyak macam apa yang kita nak fikir tau. Bagaimana kita nak fikir pengakhiran kepada kisah ni guys. Okay guys, so cerita ni dia mengisahkan tentang seorang ibu dan juga anak istimewa dia guys. Okay, bagaimana mereka melalui perjalanan hidup mereka guys. And also, yes, mestilah akan ada benda yang terjadi guys. So, tanpa membuang masa lagi guys, macam biasa, nama aku Nas, and I am your true crime storyteller. Let's go! Claudine Blanchard ataupun nama dia Didi Blanchard yang berusia 48 tahun. Dia ni adalah seorang ibu tunggal, and dekat rumah dia tinggal bersama anak istimewa dia yang bernama Gypsy Rose Blanchard di kawasan Springfield, Missouri, Amerika Syarikat. Okay guys, memandangkan anak dia Gypsy Rose ni
adalah seorang anak istimewa, ataupun kat sana ialah orang panggil orang yang kurang upaya. Dorang tinggal dekat rumah yang disediakan oleh sesetengah pihak NGO guys, dan nama NGO itu adalah Habitat for Humanity. Dan apa yang boleh kata lah pasal rumah tu rumah tu kan dia macam special gila guys, sebab rumah tu dia lengkap dengan pelbagai kemudahan guys, seperti tanjakan kerusi roda, and then dia ada tap mandi untuk kemudahan si Gypsy Rose ni nak mandi semua kan, so that mak dia boleh bantu Gypsy Rose untuk membersihkan diri dia semualah. And also ada projector untuk tengok movie guys, ada tengok filem-filem wayang kat rumah. Best tak best. So because of this kan, diorang mendapat satu kemudahan yang begitu banyak guys daripada badan-badan NGO dekat sana tu. And untuk si Didi dan juga Gypsy Rose ni kan, diorang ni macam mana lah, diorang dipandang as sebuah keluarga yang disenangi oleh orang di sekeliling mereka guys. Orang macam friendly dengan diorang lah. And diorang ni pun dikatakan Didi dan juga Gypsy ni memang friendly dengan semua orang tau. So orang kat sana memang community tu macam sayang tau dekat Gypsy Rose dan juga Didi ni tau. Dan Didi ni pun of course lah dia digambarkan sebagai seorang ibu yang teramat penyayang terhadap anak dia itu. Mestilah anak istimewa kan, mak mana yang tak sayang. So yeah, this is the case lah untuk keluarga Blanchard ni. Mak Gypsy yang nama Didi, dia ni rela untuk mengorbankan segala-galanya guys untuk menjaga anak je lah. And dia ni boleh dikatakan agak beruntung lah, okay, sebab bukan sahaja dia telah menerima pembantuan kewangan tau, tetapi dia juga telah menerima pelbagai jenis tajaan guys. Ramai sponsor guys. Ada yang sampaikan apa, diorang ni boleh melawat Disney World Best tak best Disney World okay, boleh pergi sini sana tengok Disney World kan. And also mendapat tiket penerbangan percuma, dan juga mereka boleh untuk berjumpa dengan selebriti guys. Nampak diorang punya keluarga ni dah jadi macam satu influence tau, okay? Semua orang tahu pasal keluarga Blanchard ni ataupun keluarga Gypsy Rose ni. Tambah pula lagi dengan kiriman wang daripada bapa Gypsy Rose yang bernama Rod Blanchard. So kehidupan Didi dan juga Gypsy ni boleh dikatakan serba mencukupi lah, okay? Semuanya komplit, tak ada apa yang kurang tau, semuanya mudah. Kisah kehidupan Didi dengan Gypsy Rose ni telah mendapat liputan media yang luas gila guys, okay? Media semua cover pasal kehidupan orang ni, and sampaikan telah menjadi inspirasi tau. Nampak, okay? Inspirasi kepada orang ramai tentang kecekalan dan juga kesabaran seorang ibu untuk menjaga anak dia yang istimewa ini guys. Boleh dikatakan banyak cabaran lah dalam hidup Didi ni, tetapi disebabkan dia terlampau sayang dekat anak dia ni, dia sanggup untuk mengorbankan segala-galanya guys. So dia telah menjadi satu inspirasi dekat sana. Okay lah, jom lah kita borak sikit pasal siapakah Gypsy Rose ni Gypsy Rose ni dia hanyalah seorang perempuan kurang upaya yang berkepala botak dan juga berbadan kecil guys. And dia punya tinggi hanya 152 cm guys. Kecil lah, memang comel lah dia ni Dan dia dilahirkan pada 27 Julai 1991, dan dia dinamakan sebagai Gypsy sebab Gypsy itu adalah nama kegemaran ibunya, which is Didi. And Rose pula is daripada kumpulan rock band yang famous guys, Guns N' Roses. So mungkinlah favorite band mak dia ke favorite band bapak dia ke apa kan. So dia macam macam style lah kan, Gypsy Rose kan. So sedap lah bunyi dia. Lagi satu lah pasal Gypsy Rose ni, if tengok dia kan, dia ni selalu orang kata apa, menggayakan cermin mata bulat tau, tetapi itu akan membuatkan dia nampak lebih tua daripada usia dia. So mungkin lah lagi satu, si Gypsy ni dia suka macam mana, dia suka bersolek, dia suka style-stylekan diri dia kan, okay? Sebab dia pun suka memakai rambut palsu. So macam Gypsy ni kan, dia selalu duduk atas kursi roda tau, okay? Why is because dia terlibat dalam satu kemalangan yang teruk semasa dia kecil lagi, which is semasa dia umur 8 tahun. Dan dia ni juga kesian lah boleh kata Gypsy ni, sebab dia punya zaman kanak-kanak kan amat menderita guys, sebab dia telah menghidap pelbagai jenis penyakit tau. Penyakit dari segi leukemia, ada masalah saraf, masalah otot, masalah jantung, dan juga macam-macam lagi masalah pernafasan dan sebagainya tau. So disebabkan itu dia terpaksa untuk mengambil pelbagai jenis perubatan, pelbagai jenis pil tau, untuk dia meneruskan kehidupan dia. And dia ni pun terpaksa memasukkan tube makanan ke dalam badan dia guys, so that makanan boleh masuk, sebab dia ni tak boleh makan macam orang biasa tau, which is kesian lah.
And yang paling sedih is sepanjang hidup Gypsy Rose ni, dia terpaksa melalui pelbagai jenis pembedahan. Tak kisahlah pembedahan kecil ke, pembedahan besar ke, semua benda tu dia terpaksa lalui hanya untuk meneruskan dia hidup. Cuma lah dalam segala penderitaan yang Gypsy terpaksa lalui, dia ni adalah seorang yang tak kedekut langsung untuk memberikan senyuman kepada orang lain guys. Walaupun dalam segala ketidaksempurnaan fizikal Gypsy ni, itu tidak menghalang daripada dia untuk bersolek dan juga make up sebagai nampak macam princess lah, okay? Puteri. Jadi pun yelah sakit-sakit juga, tapi dia still nak have fun, enjoy seperti orang lain. Dalam beberapa gambar si Gypsy dengan mak dia lah, okay? Dia ada ambil gambar pakai dress, pakai rambut palsu, pakai spek dia, siap make up semua kan. Semua tu ala-ala Cinderella tau. Sebab dia ni macam aku cakap lah, dia ni suka bersolek guys. Walaupun dia tidak mempunyai tubuh fizikal yang sempurna, tapi dia still ada perwatakan seperti orang normal tau. Okay, so dia still nak hidup secara normal seperti orang lain. Pada 14 Jun 2015, Facebook Didi telah memuat naik satu status yang agak mencurigakan guys. Okay, dekat status tu sebenarnya dia ada mencarut lah. Okay, dia ada cakap bahasa kasar tau. Tetapi yalah, aku tak boleh nak cakap kat sini kan. Okay, so dia ada tulis kat situ kan, okay, wanita ini bla 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 semua kan. Okay, so daripada perkara tersebut, dia telah mengundangkan segala kecurigaan lah dekat para netizen. Netizen Facebook kat sana kan, sana pun boleh tahan juga kan, rupanya membawang kan. Okay, sebab kenapa tau, orang macam pelik why Didi dia upload status yang macam tu. Sebab Didi ni dia tak pernah pun bercakap ataupun melontarkan kata-kata ataupun bahasa yang kesat tau. So orang pun macam wih, apa hal pula Didi ni kan, mencaut-caut pula tiba-tiba kan. Ada ni kan. So semua sudah pelik tau. Okay, so disebabkan itu guys, keadaan menjadi begitu panik ataupun huru-hara. Pasal status si Didi ni, semua sudah hilang akal lah. Okay, semua sudah kelang kabut kan. So dalam kebimbangan tersebut, member si Didi ni, dia risau dekat Didi tau. Dia pun terus membuat laporan kepada pihak polis guys. Sebab dia macam pelik. This is something that is not normal untuk Didi upload benda macam tu tau. And lagi-lagi bila status yang ditulis tu ibarat macam seseorang itu sudah mati. And yes guys, lepas dah kena report semua kan, polis dekat sana buat kerja laju gila bye. Okay, so bila dah dapat report daripada member si Didi ni, polis pun macam, jomlah kita pergi rumah Didi kan, kod-kod lah kan, anything happen ke kan, better kita pergi check sekarang. So once polis sampai kat rumah Didi kan, sampai aku ketuk pintu, tong, oi Didi, hang ada kat rumah ke kan, hang okey ke, hang pun Facebook lain macam kan. Semua kecoh lah, ketuk pintu, tapi tak ada siapa jawab guys. Sunyi sepi. No one is at home. Nampak? So, sebabkan itu, polis pun terpaksa untuk memaksakan diri mereka masuk ke rumah tersebut tau. Masuk ke rumah Didi. So, bila polis masuk guys, apa yang mereka telah temui adalah Didi yang telah mati untuk beberapa hari dalam keadaan meniarap di atas katilnya. Bukan itu saja tau guys. Okay? Terdapat beberapa kesan tikaman di tubuh badan dia guys. So make sense bila status Didi yang dekat Facebook tu yang macam tu, yang mengatakan seseorang wanita tu yang dah mati tu, inilah dia. Si Didi ni sudah kena tikam. Siapa pun dia kejar, tak tahu kan. And once bila polis masuk ke rumah Didi and dia tengok Didi dalam keadaan macam tu, the next thing comes to mind is, diorang tahu, weh, anak dia Gypsy weh. Jom kita cari Gypsy, make sure Gypsy ni okey, dia tidak dicederakan ke apa-apa tau. So mereka cari satu rumah, pusing satu rumah, atas bawah atas kiri kanan semua kan. Tetapi Gypsy tidak ditemui guys. So bila Gypsy tidak ditemui, polis pun terus membuat teori bahawa yang dia telah diculik, bahawa Gypsy ni adalah mangsa penculikan. But the question is, siapa yang culik Gypsy Rose? So selepas kejaran itu, polis pun mereka tidak berhenti untuk menyiasat tau. Okay, diorang still nak cari mana siut pergi si Gypsy ni kan. Okay, and then polis pun terpaksalah minta khidmat pakar. Pakar sebab diorang fikir, okay, the last thing ataupun the last clue is yang status Facebook si Didi ni. So diorang fikir macam, okay, kita nak kena cari seorang pakar IT ke apa, hacker ke apa kan, nak trace dari mana status itu di-upload. So mereka pun terus membuat penyiasatan semua kan, and mereka tidak mengambil masa yang lama guys.
Mereka tidak mengambil masa yang lama untuk menjejaki alamat IP address hacker Facebook Didi. Dan tak lama lepas tu, mak semua, diorang jumpa guys hacker tu. Okay, hacker itu seorang lelaki yang bernama Nicholas Goodjohn yang menginap di Big Bend, Wisconsin. So, selepas polis dapat segala maklumat pasal si Nicholas ni, mereka pun terus terjah guys. Terjah pergi rumah si Nicholas ni. So, once diorang sampai tu, mereka terus pecah masuk and jumpa si mangkuk ayuh ni kan. Okay, hoi, kau Nicholas kan, engkau hacker Facebook si Didi ni kan. So, diorang pun tanya semua, and pada masa yang sama guys, mereka telah jumpa Gypsy bersama Nicholas. And yang lagi epic is Gypsy berada dalam keadaan sihat walafiat guys. Dalam keadaan sihat dan juga selamat. Tak ada apa-apa ancaman pun dekat si Gypsy Rose ni. And then bila polis dah temui si Nicholas dan juga Gypsy, mereka pun teruslah tanya-tanya itu semua kan. And dekat sini guys, segalanya terbongkar. And dekat sinilah tersingkapnya semua rahsia-rahsia gelap berkenaan dengan Gypsy dan juga ibunya. So, apakah benda tu yang dibongkarkan tu? Okay guys, apa yang telah dibongkarkan, apa yang maklumat yang mereka terima adalah rekod kesihatan Gypsy Rose ni yang mengatakan dia ni adalah seorang yang kurang upaya, mempunyai pelbagai jenis penyakit. Itu semua tidak benar guys. Semuanya tidak benar. It is all fake. Si Gypsy ni dia sebenarnya dia tak memerlukan pun sebarang peralatan hospital lah, macam kena pakai kursi roda, nak kena masukkan tube dalam badan dia, and even whatever pembedahan ke apa kan, Gypsy ni tak memerlukannya guys. Dia tak perlukan pun. Okay, segala pembedahan, segala perubatan, pil-pil semua yang diberikan kan, tak guys. And even guys, kepala si Gypsy yang botak tu, dia bukan masalah keguguran rambut tau. Okay, dia punya rambut tu telah dicukur guys. Oleh siapa lagi? Didi lah, confirm lah kan. So from here aku macam damn, sampai hati seorang ibu nak bagi anak dia nampak macam seorang yang sakit, sampai cukur rambut dia sampai botak guys. Kononlah itu adalah satu penyakit yang menyebabkan keguguran rambut dia. Gila bye. So dari sini kita boleh nampak lah yang sepanjang hidup Gypsy Rose ni, dia telah dikawal dan juga diawasi oleh ibu dia sendiri guys. Dan menurut satu laporan, rupa-rupanya guys, si Didi ni dia mempunyai satu penyakit guys. Dia mengidap penyakit Munchausen syndrome. Dalam kata lain, dia adalah seorang yang mempunyai penyakit di mana dia sanggup untuk berbohong tentang rekod kesihatan jagaannya demi untuk meraih segala keuntungan dan juga simpati, which is very very sad lah. Okay, so it turns out Gypsy Rose ni sebenarnya dia adalah seorang budak perempuan yang sihat guys. Tetapi mak dia sebenarnya yang mempunyai penyakit. So, what is going on actually? Seperti apa yang diberitahulah, kehidupan Didi dan juga Gypsy ni dikatakan mewah lah, okay? Disebabkan bantuan kewangan yang diberikan dan juga pelbagai tajaan yang telah diberikan kepada mereka. So, kes ni kan, dia sebenarnya telah memberi banyak kemudahan, especially kepada Didi tau. Sebab dia hanya perlu goyang kaki untuk mendapat segala bantuan kewangan guys. Jadi, macam mana Didi berjaya untuk menyorokkan segala rahsia ni guys? Sebagai langkah jaga-jaga lah, Didi ni dia tidak membenarkan Gypsy untuk pergi ke sekolah, dan segala percakapan dan juga segala perbuatannya sentiasa dipantau oleh dia. Basically, hidup si Gypsy ni memang dikawal ketat lah oleh ibu dia sendiri guys. Korang imagine segala percakapan, segala perbuatan, perhubungan si Gypsy ni, mak dia akan monitor weh. Kesian gila tu Gypsy ni. Cuma itulah kan, okay? Pada pandangan mata orang lain, Didi ni dia nampak macam ibu yang penyayang guys, okay? Sebab dia jaga seorang anak istimewa. Tetapi hakikat dia, Gypsy ni dia sedang melalui satu penderitaan yang teruk, which is very very sad lah boleh kata. Dan lagi satu info lah about Didi ni okay, dia ni merupakan seorang bekas jururawat. So from here, dia tahulah selok-belok macam mana dia hendak memperdayakan nasihat doktor-doktor lain. Dan juga dia telah mereka-reka cerita tentang segala simptom yang ada dekat anaknya Gypsy Rose itu.
Dia kencing lah gypsy ni kan. Kau ada penyakit ni, kau ada penyakit tu, kau nak kena bedah ni, kau kena ambil ubat tu semua kan. So dia menggunakan dia punya kuasa sebagai bekas seorang jururawat untuk take advantage atas segala kemudahan yang diberikan. Itulah aku jam lah weh, sebab sanggup seorang ibu buat macam ni dekat anak dia, all because of segala kemudahan-kemudahan tu guys. Tapi sebenarnya kan guys, terdapat seorang pakar perubatan lah dekat Springfield. And nama dia adalah Bernardo Flasterstein yang telah menjalankan beberapa ujian ke atas Gypsy Rose. So berdasarkan segala ujian ataupun pemeriksaan Dr. Bernardo tu ke atas Gypsy, dia kata yang Gypsy ni tak ada pun masalah saraf ke, masalah otot ke, tak ada guys. Okay, dia tak ada seperti yang didakwa oleh ibu dia sendiri tu. So rekod Gypsy ni sebenarnya clean tau. Dia ni adalah seorang budak perempuan yang normal seperti orang lain. So dekat situ Didi dah jadi risau lah. Okay, risau takut kantoi ke apa kan. Okay, so dia tak nak dia punya rahsia tu terbongkar. Dia pun terus memberitahu Gypsy yang sudah kita tak payah nak pergi appointment dekat doktor ni. Dia ni mengarut dia kerja kan. Okay, dia terus tak bagi guys pergi appointment dengan doktor, so that dia punya rahsia tu tak akan bocor. Waduh hai, apa punya manusia macam ni Aduh hai. Cuma kan guys, macam aku selalu cakap, bila benda nak jadi kan, benda mesti jadi punya. Pada tahun 2009, terdapat seorang individu misteri telah memberitahu pihak polis berkenaan dengan tahap kesihatan Gypsy yang sebenarnya. So because of that, pegawai yang bertanggungjawab yang menerima laporan tersebut terus pergi ke rumah Didi untuk menyiasat perkara yang sebenar lah. But then again guys, Didi dia still berjaya untuk memanipulasikan situasi tersebut, and lagi sekali dia terlepas guys. Dia punya rahsia tu masih lagi selamat. Okay guys, seperti yang kita tahulah, rahsia si Didi ni telah pun dibongkar, and then member sudah mati kena tikam kan. Okay, so kita masuk macam mana Didi telah dibunuh. Okay, so macam mana dia bermula? Gypsy ni dia telah berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Nicholas melalui laman web dating lah. Tak tahulah website apa kan, nak cari jodoh ke apa kan. So dia dah jumpa si Nicholas ni pada tahun 2012. So selepas mereka dah saling mengenali semua kan, dah takap cintan bagai semua, dia dapati yang Nicholas ni dia mempunyai rekod lampau yang dia ni mempunyai masalah mental guys. And yang berkenaan dengan pembunuhan si Didi ni, Nicholas adalah lelaki yang telah membunuh Didi guys atas permintaan Gypsy. Jadi pada bulan Jun 2015, Didi telah didapati ditikam sampai mati oleh Nicholas semasa dia tidur guys. And selepas Didi dibunuh, from that point di mana Gypsy finally dikenal erti kebebasan. Tak ada siapa yang boleh mengawal dia, tak ada siapa boleh menipu dia tentang kesihatan dia, and whatever lah, I'm a free person. I can do whatever I want. So member sudah bebas lah guys. Jam aku nak fikir pasal kes ni Aduh. So selepas Nicholas dah bunuh Didi ni, diorang pun on the way out, on the way keluar daripada rumah mereka, rumah si Gypsy ni. Tapi kan, mereka si Gypsy dengan Nicholas ni kan, sebelum diorang keluar tu kan, diorang sempat lah melakukan hubungan intim bersama. Asal boleh guys. Okay, and sambil-sambil itulah, bila diorang nak melarikan diri tu, mereka juga telah mengambil wang sebanyak $4,000. Banyak. 4,000 bye. Jangan main. So selepas polis mendapat segala maklumat tu, apabila mereka jumpa dua orang ni dekat rumah dia pada hari Didi mati tu, terus mereka dibawa untuk perbicaraan. Dan pada akhirnya Nicholas ni telah dijatuhkan hukuman seumur hidup, but untuk Gypsy pula dia dipenjarakan selama 10 tahun. Cumalah benda kes ni kan, kes Gypsy ni dia telah mendapat simpati daripada pihak ramai. Sebab si Gypsy ni dia dibesarkan dengan berpengetahuan yang dia ni adalah seorang yang mempunyai pelbagai jenis penyakit sampai nak kena duduk kerusi roda sampai dia dewasa kan. So orang simpati from that angle lah. Okay, yang which in the end yang si Gypsy ni dia hanya adalah seorang budak perempuan yang boleh menjalankan hidupnya seperti orang lain. And ada satu benda lah pasal si Gypsy ni okay, sebab dia ni lepas dia telah ditangkap, ada beberapa wawancara yang dilakukan ke atasnya tau. And time tu dia ada bagi satu statement yang agak bagi aku
Gila lah. Okay, so apa yang dikatakan oleh Gypsy tu adalah, saya rasa lebih bebas di penjara berbanding hidup dengan ibu saya. Sebab dekat sini saya boleh hidup biasa seperti orang lain. Gila bai. Dia punya tahap, macam mana aku nak kata tahap dendam dia dekat mak dia sendiri. And yelah, finally dia bebas. Tapi yelah, masuk jail lah. But then again, dia kata dia lagi bebas guys. Daripada ada dengan mak dia kan. Bagi aku, itulah aku cakap awal-awal tadi kan, kes ni kan, macam mana adakah adil untuk si Nicholas tu dipenjarakan seumur hidup and Gypsy dipenjarakan untuk selama 10 tahun? Entahlah weh, sebab aku tak tahu lah. Sebab nak katakan Nicholas tu, yelah, dia pergi ikut apa cakap si Gypsy ni kan. Hang bunuh mak aku, dia pergi bunuh. Lalas mengikut lah penjara seumur hidup. Ambil kau, bebai sangat kan. So benda-benda macam tu lah. So apa pendapat korang pasal kes Gypsy Rose ni? Jadi sampai sini saja aku boleh share dengan korang berkenaan dengan seorang anak istimewa yang bernama Gypsy Rose. Thank you so much guys sebab tengok video aku berawal sampai habis, dan aku cakap minta maaf kalau ada segala kekurangan dalam video ni, and I look forward for next content for you guys. Thank you kepada semua yang telah subscribe ke channel aku, and kepada belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe and also the bell notification guys. And jangan lupa untuk follow Nas Winchester on Spotify. And yes, kepada yang berminat untuk beli topi di segmen ni, dipersilakan tekan butang link yang aku tinggalkan dekat bawah. Bagi aku, the quality is 100% awesome guys. As always, never stop creating. Always do what you love. Tak fikir apa yang cakap, yang penting korang happy. And yang penting is korang stay safe, stay healthy. Take care guys. Assalamualaikum. Bye bye. Okay guys, sebelum aku nak mengakhirkan video hari ini, seperti kita tahu yang kes COVID sekarang ni dah makin rancak guys, makin meningkat semua kes dia kan, dan ramai telah pun dijangkiti dengan virus COVID-19 ni. So aku just doa lah untuk korang yang mana telah dijangkiti ataupun positif COVID-19 ni, korang akan sembuh dengan cepat, secepat mungkin, and once korang recover tu, there'll be no side effects apa-apa. And aku just harap dan juga doa lah korang dan juga keluarga korang dan juga orang-orang yang tersayang berada dalam keadaan yang selamat. Always sanitize, jangan lupa untuk jaga korang punya hygiene dan juga SOP, and mudah-mudahan lah kes COVID ni akan berkurangan lah secepat mungkin So yeah guys, stay safe, stay healthy, and always take care guys. Bila Didi masuk pula, aduhai. Berapa kali ni? Jadi macam mana Didi petak aku ni. Sebenarnya kan guys, terdapat seorang pakar perubatan lah dekat Springfield. And nama dia adalah Bernardo Frankenstein. Bernardo Flastel.